Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu buat kelas offline Cikgu buat kelas offline sebab cikgu punya internet is very bad. So, cikgu akan terus bincang soalan MRSM. Sebab itu cikgu dah cakap cikgu nak bincang soalan MRSM. So, apa yang cikgu buat adalah cikgu akan upload soalan ni juga dalam Padlet. Jadi, cikgu minta semua untuk fokus apa yang cikgu nak sampaikan Okay, baik. Kita pergi kepada bahagian yang pertama. Ini adalah soalan MRSM tahun 2018. Okay, MRSM 2018 yang mana cikgu nampak soalan ni sangat menarik untuk kita bincangkan. Okay, so apa yang kita buat selalunya bila kita jumpa soalan vektor, kita akan lihat selalunya dia ada bagi ayat-ayat yang biasalah. Ayat-ayat klise kita kata, macam dia kata triangle ABC kat sini kan. Dia ada triangle of ABC kejap cikgu nak ambil. Okay, so dia mention kat sini ada triangle ABC. Dia juga mention, dia kata point P lies on straight line BC. Ini semua ayat-ayat klise ni Dia kata ada point P, ada point Q. Okay, cuma yang penting cikgu tengok kat sini adalah sebenarnya yang ni students. Macam mana kita nak interpret ayat yang ada dalam soalan ni kepada gambar rajah Sebab kita dah kata gambar rajah akan bagi gambar rajah yang kosong, kita yang kena update pada gambar rajah. Okay, now let's go to the first information yang cikgu rasa sangat mudah, iaitu AB sama dengan 3U ni. Cikgu rasa ni mudah. Okay, sebab kita biasa tengok macam ni. Yang ni kita boleh buat. And another one adalah AC sama dengan 2V. So, apa kita akan buat macam biasa, kita akan tengok AB ni kita akan update pada diagram. Contoh dia kata AB 3U. So, you have AB here. Kita gariskan from A pergi ke B. Sekejap nak besarkan sikit dia punya stroke dia. Okay, we have AB dekat situ. And then another one is dimension kat situ adalah vector AC. Okay, ni macam biasalah kita buat ni. Okay, kita buat ni seperti biasa. Sorry. Ada vector AC, A pergi ke C. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan update. Contohnya kita akan tulis that dia punya anak panah A ke B adalah naik atas macam ni. Dan anak panah AC, anak panah dia adalah begini. Okay, so seperti biasa kita akan update. AB vektor dia adalah 3U sebab memang dekat soalan ni tulis 3U. Dan AC dia tulis di sini adalah, apa dia tulis tu? Dia tulis 2V. Okay, jadi kita akan update dekat situ sebagai 2V. Yang AC, yang sepanjang-panjang AC ni adalah 2V. There you go. Okay, setakat ni boleh Okay, next kita akan pergi kepada maklumat yang jarang kita kata kita start dulu. Yang ni selalu kita tinggalkan di hujung-hujung kita tinggal hujung. Contohnya macam dia kata BP sama dengan PC. Okay, so kalau cikgu cakap hari tu, selalunya ada orang dia tengok maklumat ni dia terus boleh apply dekat gambar rajah tapi ada orang kena tengok lama baru dia faham. Okay, so untuk orang yang tengok gambar rajah lama ni, cikgu cadangkan dia buat macam ni. Dia kumpulkan huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Okay, jadi sekarang cikgu nampak huruf dengan huruf ni dia terpisah. Satu sebelah kiri, sebelah kanan. So kita kena kumpulkan, sama ada kumpulkan semua sebelah kiri, maksudnya PC ni kena berpindah ke kiri, ataupun semua huruf pindah ke sebelah kanan, maksudnya BP pergi ke kanan. So cikgu nampak mudah kalau PC yang beredar, PC yang pergi ke kiri. So kita bawa PC ni ke sini. So sekarang dia akan jadi BP bahagi PC. Ni yang cikgu cakap, huruf kumpul dengan huruf. Dalam masa yang sama, tinggallah dekat sini nombor 1 sebab PC dah turun bawah. Macam bahagilah. Dia bahagi, dia tinggal 1 kat sini. Okey, cuma kita kata kita kena biarkan dia dalam format fraction. Jadi kita akan buat ni jadi 1/1. Cikgu harap awak faham kenapa ni 1/1. Ini menunjukkan BP dapat nombor 1, PC pun dapat nombor 1. Nampak tak? So apa selalu orang akan buat? Selalunya orang akan tengok, okey BP 1, dia calit 1 dekat garisan BP ni. Kemudian PC pun dia dapat, PC 1, dia akan calitkan dekat garisan PC macam tu. Okey, tapi cikgu buat dengan satu kelas sebelum ni, bila dia nampak BP sama dengan PC, ada orang yang terus tahu, oh BP ni sama panjang dengan PC, termasuk BP PC. So dia kata BP dengan PC ni sama panjang. Bila sama panjang, P ni akan jadi midpoint. Sebab tu kita buat satu-satu macam ni. Nampak kan? Okay, so cikgu tengok kat sini kita dah update 3 maklumat. Tinggal satu je maklumat last yang kita tak buat lagi adalah QC sama dengan 1/3 AC.
Okay, yang ni pun kita boleh buat sama macam yang maklumat cikgu buat dengan awak tadi. So, kita akan tulis QC. Okay, let's write this as QC equals to 1/3 of AC. Okay, equals to 1/3 of AC. Now, apa yang cikgu nampak kat sini adalah masih lagi pattern yang sama. Kita boleh bahagikan ataupun kita kumpulkan huruf dengan huruf dan nombor dengan nombor. Nampak tak AC tu dah pergi mana? AC ni dapat pindah ke kiri sebab dia ikut grup huruf. Okay, maka tinggallah 1/3 sebelah kanan grup nombor. Jadi macam tadi kita tengok, kita akan nampak, okay, kita akan nampak yang QC dapat 1, AC dapat 3. Okay, QC dapat 1, AC dapat 3. Sekejap. Sorry. Okay, macam ni. Alright. So, sekarang ni apa cikgu akan buat? Cikgu akan update semula. Okay, dekat diagram. QC calik sekali. Sebab dia tulis kat sini QC 1. AC calik 3. Okay. Cuma dekat sini cikgu akan calik 2 sahaja. Okay, cikgu akan calik 2 sahaja. Kenapa calik 2? Sebab awak tengok betul-betul dia kata AC. AC ni maksudnya daripada hujung A pergi ke hujung C. Hujung A ke C ada 3 kali calik. So, kalau awak tengok tadi QC kita dah calik 1, maka tinggallah space untuk AQ ni 2 je lagi. Nampak tak? Okay, cikgu harap awak nampak. Sebab dia kata AC sama dengan 3, maksudnya AC ada 3 calik. So, kalau kita kira balik bilangan calik kita, memang dah dapat 3. Okay, jadi sebelah maksudnya AQ ni wajarlah hanya dicalik sebagai 2 saja. Okay, sekarang kita dah update almost semua sekali information yang kita tulis tadi. Cikgu nampak ni kita dah update hampir semua. So, this shouldn't be any worry. Sepatutnya senang ni. Okay, now let's proceed dengan soalan dia. Soalan kata express vector BC. Okay, nah, soalan ni adalah soalan MRSM. Jadi MRSM memang suka guna terminologi yang SPM pakai. Memang SPM akan suka gunakan perkataan express. Dan kalau awak tengok soalan Kedah tak guna express. Itu kita buat. Itu kita buat soalan Kedah, dia kata find. Find ni boleh juga, tapi SPM lebih gemar menggunakan perkataan express. Express ni maksudnya nyatakan, ungkapkan, sebutkan. So, apa dia nak kita buat ni? Dia nak kita carikan nama vektor BC. Okay, so apa kita nak buat sekarang ni? Kita pun tulislah. BC ni maksudnya daripada B nak pergi ke C. So, tengok balik diagram. Okay, tengok balik diagram. Boleh tak B nak pergi ke C? Oh, boleh sangat. Boleh sangat sebab apa? Sebab jalan daripada B nak pergi ke C memang dah ada. Memang dah di-highlightkan tadi. So, you tulislah. Daripada B nak pergi ke C, mula-mula B tu dia turun ke A. So, tulis B. Tulis BA. Okay, kemudian A tu dia sambung ke C. Cuba kita check balik dekat diagram. BA AC. Okay, betul. BA AC. Jadi sekarang ni kalau kita nak check dekat tulisan pun boleh juga. B di depan, B di depan, C di belakang, C di belakang, tengah-tengah huruf yang sama. Okay, so cikgu nampak jalan kerja kita ni sangat betul. Betul yang kita buat ni. Okay, now kita nak teruskan dengan jalan kerja yang lain. So, sekarang ni BA ni kalau kita tengok dalam diagram tadi, okay, let's look at BA sekejap. Dia turun tau, dia menentang anak panah original. Jadi ini menunjukkan bila kita nak tengok garisan BA ni, walaupun dia tulis kat sini 3U, tapi sebenarnya kita kena tulis negatif 3U. Okay, so kalau ada kawan kita tanya kenapa kau buat negatif? Sebab dia berlawanan dengan anak panah, dia opposite. So let's write this as negative. Sorry so kena tukar warna darker sikit. Okay, so dia akan tulis negatif 3U. Hopefully semua orang faham kenapa kita tulis kali ni adalah negatif 3U. Negatif tu penting tu, kena tahu kenapa dia negatif. And what about AC? AC pada hujung A pergi ke hujung C. Awak tengok ni, nama vektor dia dah ada dah. Tak perlu terbalikkan sebab dia memang ikut anak panah original. So dia akan jadi 2V. Macam tu. Okay, so now we have the name of vector BC. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita akan update dekat dalam diagram B pergi direct kepada C.
Okay, so cikgu akan tarik from B. Let's go direct to C. Okay, sorry. B direct pergi C. Okay, nama vektor dia adalah negatif 3U. So, kalau kita besarkan sikit. Okay, semua nampak kat sini. So, cikgu akan buat anak panah dia macam ni. Anak panah dia akan menurun. So, apa nama vektor dia? Negatif 3U. Tulis kat sini. Negatif 3U tambah 2V. Maksudnya sepanjang-panjang garisan ni adalah nama dia negatif 3U tambah 2V. So, kita baru saja jawab soalan yang pertama. A1 vektor BC. Okay. Kena ingat ya students, dalam exam selalu student dapat jawapan tapi dia takkan update dekat gambar ajar. So, tu rugi tu. Okay, so kita nak jadi pelajar yang tak rugi, kita nak lepas dapat jawapan terus update dalam diagram. Now, moving on to question number 2, dia kata kat sini PQ. Kalau ikut faham kita tadi, PQ bermaksud vektor P nak pergi ke Q. Okay, so let's look at kita punya workings. Cikgu tulis kat sini. PQ okay, PQ jalan kerja dia. PQ. Okay, tengok macam mana P nak pergi ke Q. Ada jalan tak? From P to Q. From P to Q. Macam mana P nak pergi Q? Ada jalan? Ada. Sangat senang. Cikgu buat dengan kelas 5F tadi. Ada yang siap boleh bagi dua jalan. Dia ada dua laluan. So, laluan yang pertama ramai yang cakap PC. Kemudian C tu pergi sikit ke Q. Dia panggil PCCQ. Ada juga pelajar yang nampak dia kompleks sikit. Dia buat PQ sebenarnya adalah, dia buat macam ni tengok Kata PQ, cikgu dia kata adalah PB. Lepas tu dia turun ke A, BA. Lepas tu dia turun lagi. Dia pergi ke kanan. Jadi AQ. Ni pun boleh juga. As long as dia lalu pada garisan yang highlighted. Tengok ni. PB, BA. Last kali dia jumpa juga. A pergi ke Q. Dia sampai juga. Okay. So sekarang ni, cikgu rasa better kita ambil yang PCCQ. PCCQ ni nampak lebih mudah nak buat. So let's proceed dengan PCCQ. So cikgu tulis lagi sekali. PQ. Cuba tengok PC ni macam mana. Tengok P kat sini. This is P. P nak pergi ke C, kalau awak tengok, jalan dia ada. Cuma vektor dia kalau awak tengok, nama vektor dia tidak ditulis. Yang kita tulis tadi ni adalah negatif 3U tambah 2V. Vektor negatif 3U tambah 2V adalah vektor yang penuh. Daripada B turun sampai ke C. Jadi kalau seseorang tu dia nak buat P ke C sahaja, dia macam separuh je konsep. Nampak tak ada separuh? Nampak tak? Dia calik satu. Calik satu bermaksud, dia adalah tulis satu. Daripada keseluruhannya ada dua calit. So maksudnya dia adalah 1/2. Okay. So apa nama vektor yang penuh 1/2 tadi tu? Nama vektor yang penuh tadi adalah negatif 3U tambah 2V. Okay. Jangan tulis 1/2 je. 1/2 je dia tak jadi vektor. Okay. So dia mesti ada nama vektor dia. Kalau seseorang tu tak tulis dia tak buat 1/2. Katalah cikgu pandang 1/2 ni. Okay. Katalah cikgu pandang 1/2. Cuba bayangkan, kalau kita tak tulis 1/2, ini bermaksud dia kata PQ ni adalah sama macam vektor yang penuh, yang panjang ni. Tu salah. So sepatutnya dia kena bagi tahu dia adalah 1/2. Macam mana nak tengok masa exam? Tengok berapa kali dia calit PQ ni. Oh, ada satu calit dah cikgu. Maka tulis 1 sebab satu calit. 1 per berapa? Total ni ada 2 kali calit. So dia 1/2. Ini baru PC. Okay, ini baru PC. Kemudian, dia nak ditambahkan dengan apa tu? Jalan satu lagi tu. CQ. So, CQ ni pula kalau awak tengok, dia lain sikit. Okay, kalau awak tengok CQ ni, dia pun macam PQ juga. Dia tak penuh. Dia pun satu calit juga. So, kita ready lah tulis. 1 tambah 1 per ni macam nak tengok. Per berapa? Tengok dengan per total dia berapa calit. So total garisan AC ni total dia ada 3 calit. Okey, jadi kita of course kita akan tulis per 3. Macam tu guys. Okey. So ingat cikgu cakap tadi nama vektor penuh ni mesti ada.
So, apa nama vektor yang penuh tadi? Nama vektor yang penuh tadi kita dah tulis 2V. So, bila cikgu tulis 2V kat sini, tengok bila cikgu tulis 2V, masa SPM kita akan dapat markah yang salah kat sini. Kenapa dapat markah salah dekat 2V ni? Sebab kalau kita tengok balik gambar rajah dia, C pergi ke Q ni, dia ni kita kata opposite. Nampak? Dia bertentangan dengan anak panah original. Jadi bila dia bertentangan dengan anak panah original, kita patut letak negatif tadi sepatutnya. Tu je dia punya trik dia. Okey, patut ada negatif. Ini dah senang ni. Ini dah boleh kira pakai kalkulator dah ni. Okey, so bila kita teruskan kat sini, cikgu akan buka dia punya bracket. 1, 2. Ini pun sama. Buka bracket. So now we will have negatif 3/2 U. Sebab cikgu kali yang kali pertama ni, the first one. Kemudian yang kali kedua cikgu buka bracket ni, dia akan jadi tambah V. Yes, macam tu. Okey, yang ni macam mana ni? Ini sama je, senang je. Negatif 2/3V. So, in exam, kalau awak tak boleh tambah fraction macam ni, tolong gunakan kalkulator. Okey, gunakan kalkulator. Ini guna kalkulator terus. Kalkulator cakap apa? Tambah 1/3V. Tak payah fikir-fikir masa exam, terus guna kalkulator. Kalkulator beli mahal, kita guna je. So, ni akan dapat negatif 3/2U. Ni jawapan dia. Okey, so apa nama vektor tadi ni yang kita buat tadi? Nama ni adalah vektor bagi PQ. Okey, cikgu susun sikit. Okey, ni vektor PQ. Maka ingat cikgu cakap tadi, apabila seseorang tu dah dapat nama vektor yang baru, dia sepatutnya terus update pada diagram. So, this diagram kena dah create. Okey, awak akan tarik dia P pergi ke Q. Tarik. P pergi ke Q. Tarik je P ni pergi ke Q. Q kat sini. Okey, dan cikgu akan besarkan sikit dia punya stroke dia. Tu dia PQ. Okey, dan jangan lupa letakkan anak panah P pergi ke Q ni, biar nampak orang tahu dia turun ke bawah. Okey, so kita akan update negatif 3/2U ni, tulis kat sini. Okey, negatif 3/2U, dia tambah apa tadi? 1/3V. Ini nama vektor PQ. Okey, tengok ni guys, kita baru saja jawab soalan level MRSM. Cikgu tak nampak pun ada apa-apa difficulties kat sini. Overall semuanya kita boleh buat. Okey, so cikgu akan susun sikit ni. Ini biar dia ke tepi sikit, sebab kita nak buat yang lain dah ni. Cikgu bawa dia ke sini sikit. Yang working sini pun sama. Okey, cikgu bawa ke sini. Alamak. Okay, now let's look at question apa tadi? Soalan B. Okay, dia kata dekat sini ada satu garisan. Dalam bahasa Inggeris dia kata the straight line PQ. The straight line PQ. Okay, cuba tengok ni. The straight line PQ is extended. Dia kata PQ ni dipanjangkan. Dalam bahasa Melayu kata garisan PQ yang dekat gambar rajah tu, kita akan tengok gambar rajah, dia panjangkan garisan PQ tu sehingga dia bertemu dengan satu titik yang baru dinamakan titik R. Okey. Jadi kita tengok sekejap apa jadi dia kata tadi. Garisan PQ, mana garisan PQ? Garisan PQ yang baru buat tadi. Garisan PQ dia kata dipanjangkan lagi. Which means that garisan ni tadi yang kita buat ni, garisan ni dia panjangkan lagi garisan tu.
Sampai mana wallahu alam. Tapi dia kata bila dia panjangkan tu, dia akan bertemu dengan satu point yang dinamakan sebagai point R. So cikgu nak tulis kat sini satu point R sebab PQ tu panjang sangat sampai langgar R. Okay. So dia kata apa jadi bila dia jumpa R, dia telah menghasilkan satu lagi vektor baru dan vektor baru ini bernama negatif 9U tambah KV. Sorry. Negatif 9U tambah KV. Ni dia yang bagi ni. Negatif 9U tambah KV ni dia bagi. Kalau dia kata PQ ni sangat panjang, langgar R, jumpa R, dapat vektor baru, dia jadi nama vektor baru kat sini dia bagi adalah negatif 9U tambah KV. So soalan dia sangat senang. Dia kata cari K tu. Cari K tu. Jadi sekarang ni cikgu tengok, okay, dalam soalan ni kita kena berfikir apa yang ada dalam silibus. Okay, apa yang ada dalam silibus. Dia tanya apa? Dia tak boleh kita stuck and kita tak tahu nak buat apa. So kita kena tengok silibus ajar apa dalam vektor. Okay, so last time dalam silibus ada cerita antara dalam vektor adalah ada perkataan parallel. Okay, cikgu nak buat fikir. Ini masa exam kena berfikir macam ni. Dalam exam dia ada parallel. Cikgu tulis kat sini parallel. Parallel. Okay, so parallel, macam mana nak tahu dia parallel? Mana-mana garisan yang sama direction dia ataupun sama sengit dia adalah parallel. So dalam kes ni kalau awak tengok garisan P, Q dengan R ni mereka adalah parallel. So nak jawab soalan MRSM ni, yang soalan cari K ni kena menggunakan konsep parallel. Dia dah tak ada cara lain dah. Okay, sebab apa dia kena guna parallel? Sebab masa dia suruh kita panjangkan PQ tadi tu dah nampak dah. Oh, PQ ni bila panjang jumpa R dapat vektor baru dan vektor baru ni sama direction dengan PQ, maka dia adalah parallel. So macam mana nak buat jalan kerja parallel masa exam? Sangat senang. Kita dah buat banyak kali. Okay, dalam exam cara dia senang. Macam nak buat? Tulis P dengan Q ni. Okay, sebab ada garisan PQ kan. Cuba tengok. Ada garisan PQ. Okay, tunjukkan pada pemeriksa PQ dengan garisan PR adalah parallel. Kenapa cikgu guna macam simbol alpha tu? Sebab dia macam jalan kerja variation. Okay, macam jalan kerja variation. Itu kita dah buat dah. Dia sebiji variation. Jadi cikgu Siti kata, kalau buat jalan kerja variation, simbol proportionate ni akan jadi tukar jadi sama dengan K. Betul sama dengan K. So cikgu tulis PQ sama dengan K PR. Macam tu. Okay. So yang best ni adalah kedua-dua nama vektor PQ kita dah dapat tadi. Yang ni cikgu tik. PQ dah dapat. PR pun dia dah bagi. Jadi cikgu tengok jalan kerja ni sangat senang. So kita pun masukkanlah. So PQ adalah negatif 3/2U tambah 1/3V sama dengan K PR. So PR dia baru bagi tadi. Kat bawah ni dia kata negatif 9U and you plus with KV. Okay, cikgu nak pause sekejap dalam kerja ni sebab cikgu nampak ada something awkward kat sini. Dan awak pun perlu nampak benda ni. There's something awkward here sebab kalau awak notice kat sini. Okay, tengok cikgu tunjuk kat awak. Kita tulis sama dengan K ni pasal kita tengok kaedah menggunakan variation. Variation kata simbol directly proportionate kena tukar sama dengan K. Tapi dalam soalan MRSM buat ni, soalan ni dah ambil huruf K awal-awal lagi. MRSM dah pilih huruf K ni awal-awal lagi. Jadi kita tak boleh ambil huruf yang soalan dah pakai. So this huruf K dah tak boleh guna. So pakailah huruf lain. Pakailah huruf H contohnya. Katalah cikgu pakai huruf H. Tak nak huruf H pun boleh, huruf ba pun boleh, huruf hijaiyah. So mana-mana huruf pun boleh. So sekarang ni kita tukar, dia tak boleh jadi huruf K. Kena faham kenapa tak boleh huruf K. Sebab kalau jadi huruf K, nanti K ni kalau kali dengan K ni jadi K squared, jadi kuadratik. So that's too much. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh afford buat jalan kerja macam tu. So kita akan padam K ni. Okay, kita padam K ni. Kita tukarkan dia dengan huruf lain. Tadi cikgu cakap apa? Huruf H. So let's write this as H. Okay. So kita pun buka bracket macam biasa, buka. So dia akan jadi sebelah kiri ni negatif
3/2U tambah 1/3V. Ni macam biasa je, dia ikut balik je. Sebelah kiri ni negatif 9HU tambah HKV. Okey. Ni cara dia. Okey, sekarang apa yang perlu kita buat sekarang ni? Apa yang boleh kita buat? Sebelum ni kita dah pernah buat dah kaedah ni. Banyak kali dah kita buat. Kita kata the only way kita akan buat selepas ni adalah compare. Kaedah compare ni cikgu rasa dah terlalu banyak kali kita buat. Compare. So kita akan compare U dengan U, U dengan U, dan kita juga akan compare V dengan V. V dengan V. So masa exam, bila awak dah dapat tengok compare U dengan U, dah boleh tengok V dengan V, tulis dekat dalam kerja kita buat macam ni. U. Okey, tulis macam ni dulu. Tengok sebelah kiri. U sebelah kiri apa dia tulis? Negatif 3/2. U ni tak payah tulis dah sebab kita dah tahu dah. Kita tengah tengok U. Okey, sebelah kanan U dia adalah, yang U sebelah kanan adalah negatif 9H. Dah nak siap dah ni. So kita nampak kat sini H rupa-rupanya adalah apa tu? H rupa-rupanya adalah 1/6. 1/6. So kalau ikut metod yang cikgu Siti ajar, dia kata tak bolehlah guna apa dia, kenalah update H ni kat atas. So H kat atas ni yang kin tadi kita kena update. Okey. You kena update kat atas ni sebab you dah dapat H. So bila kita update, kita akan dapat equation dia yang sebenar kat sini. Maka cikgu tulis kat bawah ni. Maka tengok yang bagus dalam kerja ni lah, dia sama macam maths. Okay, so chances untuk kita loss tu sangat kurang. So tu dia balik tadi kat atas tu tadi, yang PQ tadi. Okay, PQ tadi kan dia sama dengan HPR tadi kan. Dia sama dengan HPR. So kita tak nak tulis benda ni banyak kali sebab kita dah tahu dah H dia apa. Okay, ya Allah, saya ingat cikgu tulis ni. Kita dah tahu dah H dia apa. Okay, so bila kita tulis dah tahu dah H dia apa, tengok apa jadi kat sini. Kita akan tulis dia jadi PQ sama dengan 1/6 PR. Okay, adakah kita telah menjawab soalan? Soalan kata find K. Kita cari H. Tak jawab soalan lagi ni. Kita tak jawab soalan lagi. So sebenarnya kita kena cari K pula. So macam nak cari K? Masa ni awak kena tengok yang V pula. Sebab tadi kita compare U je. So sekarang kita compare V. Okay, tengok balik gambar je kat atas ni, compare V. V sebelah kiri 1/3. V sebelah kanan HK. Okay, jadi sekarang kita dah tahu dah H tadi 1/6 masa cikgu buat awak tadi tu. Dah tahu dah. So sekarang masukkan saja. Dia akan jadi 1/3 sama dengan 1/6 kali dengan K. Almost there. So K ini kalau guna calculator guys. Guna calculator, K sama dengan 2. That's it. Soalan MRSM trial SPM 2018. Okay, sama sahaja metod dia macam kita guna untuk soalan-soalan negeri lain. Okay, so this handout cikgu akan masukkan dalam group nanti supaya semua boleh refer, dan video tutorial ni yang cikgu buat ni cikgu akan upload nanti dekat YouTube, awak boleh tengok balik. Okay, so my bad internet connection was very poor, so apa cikgu boleh buat adalah cikgu record sahaja tutorial ni supaya awak boleh refer nanti balik insyaAllah. Okay, so see you later on, I think on this Wednesday kot kelas kita. Okay, so terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.